Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dari Bentong ke Pekan, soalan saya nombor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bentong. Sebelum itu sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kehadiran belia-belia daripada Pekan Pahang ke Dewan Rakyat. Ahlan wa sahlan. Puan Yang Pertua, kerajaan menerusi JAKIM sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pembangunan dan kemajuan Islam di negara ini sentiasa melaksanakan pendekatan yang strategik dan perlu bagi memastikan fahaman menyimpang atau ajaran salah dapat dibendung secara tuntas. JAKIM juga berperanan dalam merancang dan melaksanakan kajian hukum dalam bidang akidah, khususnya kajian-kajian berkaitan ajaran sesat dan ekstremis yang berpaksikan agama. Dalam hal ini, JAKIM sehingga hari ini secara konsisten melaksanakan kolaborasi strategik bersama agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri secara menyeluruh, antaranya kerjasama bersama Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Mufti Negeri-Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendakwaan Syariah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Negeri dan lain-lain agensi. Selain itu, JAKIM juga turut memperkasakan penyelarasan tindakan penguatkuasaan melalui jawatan kuasa sedia ada dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga agensi berkaitan di peringkat persekutuan, antaranya Jawatan Kuasa Pemandu Ajaran Sesat JAPAS, bagi memastikan tindakan penguasaan dapat diselaraskan dengan setiap negeri dengan lebih mantap. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini. Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Oleh itu, JAKIM telah membangunkan sistem pelaporan berpusat yang membolehkan mana-mana pihak melaporkan kes secara terus kepada pihak berkuasa dengan tindak balas segera. Selain itu, penyelarasan aduan juga telah dilaksanakan secara strategik antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Di samping itu, petugas barisan hadapan diberi latihan khas untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi sementara kerjasama sedia ada antara agensi seperti JKM, PDRM dan pihak berkuasaan agama negeri dipertingkatkan untuk tindakan yang lebih pantas. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan setiap laporan yang diterima mendapat perhatian segera demi melindungi kanak-kanak, wanita dan semua yang sering terdedah kepada pelbagai ancaman dan eksploitasi. Terima kasih. Bentong. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan tersebut. Kita sedia maklum pihak JAIS telah menahan beberapa individu GISBH ini berkaitan dengan jenayah syariah membabitkan isu seperti akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran, perkahwinan tanpa tidak saf taraf serta isu permasalahan nasab anak. Jadi soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian menyelaraskan tindakan yang akan dikenakan kepada mereka yang terlibat berikutan undang-undang syariah yang berbeza mengikut negeri? Dan yang kedua, berapakah jumlah sebenar rumah amal dan sekolah agama GISB ini yang di seluruh negara dan berapakah jumlah terkini yang telah diserbu dan telah diambil tindakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas soalan yang diberikan, kerajaan sentiasa berbincang dan mengadakan libat urus dengan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri bagi memastikan suatu tindakan yang diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan di bawah perundangan syariah adalah selaras dan juga seragam. Sebagai contoh, bagi tindakan penguatkuasaan terhadap GISBH ini, suatu mesyuarat penyelarasan bersama Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri-Negeri telah dilaksanakan. Mesyuarat penyelarasan dengan semua negeri di Malaysia. Dan ini telah memutuskan beberapa keputusan yang boleh saya kongsikan. Beberapa keputusan yang memutuskan untuk dilaksanakan pelan tindakan dalam kes GISBH ini. Yang pertama adalah aspek pemulihan akidah.
yang ini diterajui oleh JAKIM. Kemudian dari aspek semakan perkahwinan, dari aspek diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala untuk membantu golongan yang memerlukan di SBH ini, kita juga Jauhar dan juga Jabatan Majlis Agama Islam Negeri melihat daripada aspek zakat. Modul pemulihan juga dibangunkan, sehingga kini 7 modul telah dibangunkan dan pusat pemulihan juga diletakkan. Jadi berkenaan dengan soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan jumlah rumah amal dan jumlah tempat-tempat yang sementara itu disediakan, saya mohon untuk dapatkan memberikan jawapan bertulis kerana fakta itu perlu tepat dan memerlukan satu semakan fakta yang lebih tepat dan sahih. Terima kasih. Terima kasih. Saya satu soalan tambahan yang saya lihat, kita tahu bahawa JSP ni peringkat awal dia dituduh kerana meneruskan amalan Aurat Muhammadiyah. Okey, itu tuduhan besar dia. Tapi hingga setakat ni dia tidak didakwa di bawah kesalahan tersebut. Yang jelas saya tengok dalam senarai tuduhan sampai ada yang dituduh kerana terlibat dalam kumpulan jenayah terancang dan sebagainya. Tapi tuduhan kesalahan asal tu tidak ada pun dibuat hingga setakat ni. Jadi saya ingin dapat penjelasan. Kenapa tuduhan itu tidak diteruskan sedangkan itu kesalahan utama dia. Yang kedua, sebagai sebuah syarikat, JSB dituduh konon tak bayar income tax dan sebagainya. Hingga setakat ini tidak ada satu pun tuduhan ke atas di bawah akta syarikat. Dan saya ingin bertanya, hampir 600 orang anak-anak ni yang ditahan, sampai bila mereka nak ditahan dan mereka dipisahkan daripada ibu bapa? Sebab ada kes anak-anak yang setahun setengah pun terus ditahan dan dia terpaksa menggunakan pengguam, keluar duit untuk dapat sembali anak dia. Jadi saya dapat penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Ada beberapa komponen soalan tersebut. Sebagai maklum balas ataupun respons kepada komponen yang pertama, iaitu tuduhan terhadap daripada aspek akidah. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum untuk meneruskan apa-apa pendakwaan dari segi aspek akidah itu perlunya ada ketetapan hukum. Ya. Jadi saya kongsikan di sini bahawa beberapa negeri sehingga Oktober telah pun membuat ketetapan hukum. Negeri Perlis, Pahang, Selangor termasuk juga Muzakarah MKI juga telah bersidang dan telah menetapkan beberapa ketetapan hukum, dan ketetapan hukum ini yang akan menjadi rujukan di antaranya untuk melakukan pendakwaan. Selain daripada itu, untuk memastikan sebelum pendakwaan dibuat itu, bukti-bukti itu perlu dipastikan kesahihan dan juga kekuatan dari segi aspek bukti itu sendiri. Jadi dari aspek ini kita serahkan kepada pihak berkuasa, terutamanya daripada pendakwa syar'i, untuk meneliti perkara ini dengan lebih baik. Soalan yang kedua, saya mohon masa sedikit, iaitu berkenaan dengan akta syarikat. Yang ini kita serahkan kepada pihak berkuasa. Ianya bukan di bawah pihak berkuasa agama, tetapi ianya di bawah pihak berkuasa yang lain. Sampai bila mereka ditahan, ini sebenarnya kalau kita lihat kepada data dan juga pelaporan-pelaporan yang telah dijalankan, sebenarnya semua pihak yang bersama-sama berkolaborasi ini bukanlah satu pihak saja. Ianya merangkumi Majlis MKN, PDRM, JAKIM dan ramai lagi pihak-pihak. Sesungguhnya agensi-agensi ini mempunyai SOP dan juga mengikut lunas-lunas undang yang ada. Semua perkara tidak boleh dilakukan secara sembrono, maka dengan itu kita memberikan satu kepercayaan dan keyakinan bahawa agensi ini memainkan peranan sebaiknya selaras dengan untuk melindungi kebajikan semua mereka yang terlibat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan nombor 9, Yang Berhormat Farid tidak ada dalam Dewan. Jadi saya jemput soalan nombor 10, Datuk Wira Hajah Mas Emiati binti Haji Samsudin, Masjid Tanah. Point of order. Point of order selepas sesi ini. Tak, soalan ni point of order kepada Menteri. Selepas sesi ini. Point Tapi of order. ini jawapan Menteri tadi melanggar 36.12. Jadi boleh buat usul. Iaitu bahawa dia Yang menyebut Berhormat, kalau langgar peraturan 36.12, sila hantar usul. Terima kasih. Yang Berhormat, dia melanggar 36.12 sebab dia ajaran sesat ni kepada manusia. Tapi Saya barang-barang pun sudah dekat ajaran kata sesat. Itu boleh maksud hantar saya. usul. Terima kasih. Yang Berhormat, ini 36.12. Sila Terima duduk. kasih. Saya tunggu lagi sekali. Terima kasih Puan